Assalamualaikum guys, kembali lagi bersama aku ni Rashid. So apa yang aku nak borak dengan korang hari ni adalah pasal ECU. ECU ni adalah satu topik yang memang sangat hangat gila dalam dunia pemotoran, especially dalam grup Y15, RS dan juga R15. So aku akan terang sedikit sebanyak basic pasal ECU supaya korang di luar sana, especially pada yang baru je beli Y and baru nak berjinak dengan ECU ni, aku akan terang kat korang ECU bangsawan yang manakah yang sesuai dengan bajet korang, and then sesuai dengan tekak top speed korang yang korang nak macam mana. Ok, so stay tune. Ok, aku akan mulakan dengan ECU shock full stand, iaitu full stand ni sebenarnya model yang sebelum daripada next version ni. Ok, kalau korang tanya aku ECU shock yang jenis full stand ni adakah masih relevan ataupun tak untuk pakai 2020 ni, bagi aku sangat-sangat tak relevan lah. Sebab apa? Full stand pertama kali dia tak ada Bluetooth. Dia kalau korang nak adjust timing, kalau korang nak adjust cut off korang, kalau korang nak adjust korang punya launch control, nak bagi launch control korang api ke, api banyak ke, launch control aktif pada RPM berapa ke dan sebagainya, flat shift, anti-lag, korang tak boleh buat benda tu. Hanya dengan berjumpa dengan tuner sahaja baru tuner boleh buat. Sebab untuk full stand, tuner sahaja ada software dia untuk adjust korang korang punya launch control dan sebagainya lah. Dan yang ketiga, full stand dia datang full stand alone ni dia datang dengan 3 mode. Mode pertama adalah mode yang stop, second mode kosong, dan yang third mode dia tetap kosong juga. So dua mode dia kosong, tak ada mapping apa-apa dalam tu, hanya ada mapping standard saja. So kalau motor korang betul-betul standard, kalau korang pakai full stand boleh, tak ada masalah, tapi korang hanya boleh pakai mode standard sahaja. Maknanya seperti mana korang pakai ECU standard je sebenarnya, dia punya rasa dia tak ada rasa macam power sangat, and then cut off dia hanya lajak pada 10,500 saja untuk full stand. So kalau korang nak lajakkan cut off, korang nak tambah mapping lain untuk sedapkan sikit, especially motor korang standard, korang kena berjumpa dengan tuner dan tuner akan buat mapping dan tuner akan aktifkan RPM dan sebagainya lah. So dengan charge dalam RM50 ke RM60 bergantung pada kedai dan juga tuner. So itu tak best lah, korang kena banyak keluarkan duit. Ok, so sangat tak user friendly lah untuk full stand ni. Alright, aku akan balik pada next version pula. Next version ni apa yang bestnya? Bagi aku dia 5 kali ganda lagi best daripada korang pakai full stand. Sebab apa? Pertama sekali dia ada Bluetooth. So bila korang boleh connect Bluetooth dekat handset korang, dekat dalam application dia kat handset ni nanti, korang boleh adjust launch control, korang nak RPM cut off berapa, korang nak adjust anti-lag anti-lag, korang nak letup RPM berapa, api berapa banyak, korang nak adjust fuel start, korang boleh adjust segala-gala software yang di full stand, tapi dekat next dah ada. Apa yang ada di software tuner, sebab tu tuner adjust full stand dulu ada di next version. So korang boleh adjust sendiri sahaja, korang nak api berapa banyak dan sebagainya. Dan untuk yang ketiga, kalau motor korang standard, bagi menjawab persoalan perlu ke pergi dyno kalau pakai next version ni, jawapannya tak perlu. Sebab apa? Next version datang dengan 3 mode. Pertama adalah mode stop, kedua eco mode, ketiga race mode. Stop mode sudah semestinya memang mode memang standard macam ECU standard lah. Eco mode yang dah di dyno oleh tuner. Race mode pun sama juga, dah di dyno oleh tuner. Tuner dah dapatkan motor standard satu, dia dyno motor standard tu, dia akan dapat result yang dia dah dyno motor standard tu, dia masuk dalam race mode dekat dalam next version ni. So kalau korang beli dekat tuner yang berlainan, contoh tuner A, tuner B, tuner C, diorang punya mapping untuk race mode tu tak samalah, tapi tak lari banyak lah. Sebab race mode tu sebenarnya ke semua tuner kalau korang beli, memang diorang letak race mode ni untuk motor standard saja. So kalau motor standard all out pun diorang tak boleh tune lebih sangat pun, diorang tak boleh tune kurang sangat lah. So untuk mode eco dan race mode memang dah ada mapping dekat dalam ni. Untuk motor standard memang sangat sesuai lah. Ok, untuk jawab persoalan, kalau motor korang standard, korang tukar exhaust, perlu ke naik dyno? Jawapannya tak perlu. Kalau korang tak ada bajet sangat, tidak perlu. Korang hanya boleh adjust basic tuning je kat dalam ni. Sebab kat dalam ni dia ada satu basic tuning, korang boleh naikkan 3%, 5%. So tak perlu macam advanced tuning yang macam ada table banyak-banyak tu, tak perlu. Hanya perlu basic tuning je, naikkan minyak sikit sampai korang rasa motor korang tu agak
sedap sikit lah. So bagi aku untuk tukar exhaust tak perlu dyno. Tetapi kalau korang tukar cam, tukar cam exhaust memang kena pergi dyno lah, walau macam mana korang pakai isu apa sekalipun. So next, apa yang ada di full stand ada di neck dan telah di-advancekan lagi di dalam application dia. So korang boleh godek sendiri semua. Sangat mudah. Mode pun dah tersedia dah dekat dalam ni. Korang boleh pilih saja nak eco mode ataupun race mode. Okey, tapi kalau korang dah memang modi kau-kau punya, race mode tu dengan eco mode tu korang dah tak boleh pakai lah. Sebab race mode dengan eco mode tu hanya untuk standard saja. Korang kena pergi dyno, and then tuner korang akan buat table yang baru untuk spek motor korang. Apa yang bestnya dekat next version ni, dia datang dengan coil booster. Coil booster ni bila korang pakai, automatic api kat plug korang tu sebenarnya dia lagi kuat. Korang akan boleh rasa lagi kalau korang pakai coil plug Omar. Lepas tu korang sarung full stand, korang akan rasa sedikit ringan. Ok, untuk ECU Tune Boss pula, mengikut pengalaman aku waktu aku pakai ECU Tune Boss. Ok, ECU Tune Boss ni kelebihan dia, pertama sekali dia sama dengan next version. Dia ada Bluetooth, dia boleh connect Bluetooth, dia boleh, korang boleh godek sendiri, korang nak cut off ke RPM berapa dan sebagainya. Ini yang paling bestnya dekat ECU Tune Boss ni, Tune Boss ada banyak mapping yang telah sedia ada dekat dalam server dia. So kalau korang beli Tune Boss, korang boleh pilih je mapping yang ada dekat dalam tu. Let's say lah mapping 76. Mapping 76 tu dekat description dia dah tulis cam ESR, contoh cam ESR exhaust Espada. So kalau korang pakai cam ESR, korang pakai exhaust Espada, korang klik saja pada mapping tu, automatic korang dapat macam mapping yang seolah-olah korang dah pergi dyno. Sebab apa? Mapping yang dah Tune Boss bagi tu adalah mapping yang diorang dah dyno kan di HQ. Diorang dyno motor A, spek motor A ni diorang save dalam server. Diorang dyno motor B, diorang save diorang punya result dalam server. So ada banyak mapping kat dalam tu. Normally Tune Boss ni kelebihan dia, kalau korang nak modi stage 2, korang hanya pilih je spek apa yang korang nak kat dalam mapping tu. Let's say lah spek let's say lah mapping 45. Mapping 45 cam ESR, head 1922, block 62, exhaust ESM. Korang beli je barang tu, korang PMP kat motor korang, and then korang pilih je mapping yang dah Tune Boss bagi tu. So motor korang seolah-olah macam dah pergi dyno. So itu yang bagus, sebab Tune Boss ni datang dengan mapping yang pelbagai, macam-macam mapping yang ada dekat dalam server diorang. Korang tinggal nak pilih sahaja. Cuma apa yang tak bestnya, Tune Boss ni kalau korang nak launch control letup tak ada, korang nak anti-lag pun tak ada. Launch control ada, tapi launch control dia tak ada yang letup lah. So kalau korang nak timing kuda pun tak kena jumpa tuner. Tuner akan adjust table korang, akan ada dia akan setting lah. So baru dapat timing kuda. Berbeza dengan issue shop next version, korang boleh pilih je timing kuda yang jenis macam mana korang nak. So itu antara beza lah. Tapi daripada segi user friendly, untuk motor standard, Tune Boss dan next version sangat-sangat user friendly untuk standard. Next version pun ada mapping standard, Tune Boss pun ada mapping standard. Kedua-dua ECU Tune Boss dan juga next version, mapping standard diorang adalah mapping standard yang telah di dyno. So bila korang pakai, korang akan rasa sedikit sedap kat motor korang, berbeza dengan full stand. So bagi aku Tune Boss ada kelebihan dia, issue shop pun ada kelebihan dia. Kalau korang jenis macam lebih kepada nak letup-letup, lebih pada nak payung, nak anti-lag meletup dan sebagainya, aku suggest korang ambil next version. Memang korang tak akan pernah boring pakai next version ni. Macam-macam korang boleh godek. Korang nak api panjang 10 meter pun boleh. Kalau korang tanya aku, issue shop next version dan juga Tune Boss, issue mana yang paling banyak mengeluarkan duit untuk modi, bagi aku issue shop lah. Issue shop dia banyak keluarkan duit, sebab korang bila korang dah modi, korang banyak kena berjumpa dengan tuner untuk setting dan sebagainya. Kalau Tune Boss, seperti mana yang aku cakap, dia table dia dah ada dah siap-siap. So korang tinggal nak pilih, korang tinggal beli barang je. Korang tak banyak berjumpa dengan tuner lah, senang cerita. Tapi perlu diingatkan, mapping yang disediakan oleh Tune Boss tu sebenarnya mapping yang dia punya accurate dia dalam 90% lah. Kalau korang nak betul-betul accurate 100%, AFR tune, tetap kena pergi dyno jugalah. Okay. Untuk launch control pula, kalau korang pakai full stand ataupun next version, korang tak perlu beli quick shifter untuk mengaktifkan launch control dia. Kalau korang
beli tune boss, korang kena beli dia punya quick shifter dulu, baru boleh aktifkan dia punya launch control dia. So daripada segi kecepatan untuk launch control, bagi aku launch control ECU Shock Next lagi best daripada tune boss lah. Tetapi daripada segi quick shifter tune boss mempunyai lebih cepat, lebih lembut, lebih padu. Untuk ECU Shock padu juga, tapi dia keras sikit. Korang setting macam mana pun, bila korang nak quick shift tu untuk ECU Shock Next ataupun full stand, dia macam ada lag sikit. So tak se-smooth macam tune boss lah. So ketiga-tiga ECU ni berharga RM580 untuk ECU Shock Next full stand, dan RM599 tak silap aku untuk tune boss. Ketiga-tiganya harga bangsawan, tetapi mempunyai kelebihan dan juga kekurangan masing-masing lah. Terpulang pada korang, tapi yang aku boleh cakap, conclusion yang aku boleh bagi, Next version dan tune boss, korang memang boleh PNP dan dapat dia punya power sikit untuk motor standard. Untuk full stand memang tak ada. Full stand korang kena pergi jumpa tuner, kena dapatkan mapping dan sebagainya lah. Banyak lah kena keluar duit. Untuk Next dan juga tune boss tak perlu. Tapi untuk korang modi, kalau korang dah spec nak naik spec 65, 62, Jet 4, ketiga-tiga ECU ni memang korang kena pergi jumpa tuner untuk tuner buat table yang baru untuk korang. Tapi daripada segi untuk korang untuk standard, Next dan juga tune boss adalah isu untuk korang. Ok, so kalau korang ada pertanyaan, korang boleh drop komen korang kat bawah. InsyaAllah aku akan cuba jawab sedikit sebanyak. Ok, so jumpa lagi di video yang akan datang. Thank you.